sejahtera kepada Ustaz Azhar. Saya Siti Aida binti Abdullah, nombor matrik 62533. Okey, ini saya akan membentang berkenaan dengan proposal saya, iaitu pandangan masyarakat terhadap Pekan Ratau Panjang di Kelantan. Okey. Kita pergi kepada pengenalan. Ratau Panjang Kelantan merupakan salah satu daerah di bawah jajahan Pasir Mas yang tersohor di negeri Kelantan dan mempunyai keluasan sebanyak 20,948 hektar. Pekan Ratau Panjang mempunyai sempadan yang menghubungkan Malaysia dengan Thailand melalui jalan darat. Zon bebas cukai Ratau Panjang merupakan nama yang lebih kerap digunakan oleh penduduk setempat bagi daerah tersebut kerana Ratau Panjang ini sangat terkenal dengan penjualan barangan murah, keunikan makanan dan juga cenderahati. Okey, di sini saya sertakan juga lokasi kajian. Yang bertanda A ialah Pekan Ratau Panjang yang mana pekan ini merupakan bersebelahan dengan Sungai Kolot. Kajian yang akan dilakukan adalah bertempat di Pekan Ratau Panjang yang berdekatan dengan berkenaan dengan 9 kotak. Yang pertama ialah penyataan masalah. Saya akan baca yang pertama ialah masalah keselamatan dan penyeludupan di Pekan Ratau Panjang Kelantan. Yang mana artikel ini dijumpai daripada Daris, Dahari, Idris dan Othman 2019. Persoalan kajian ialah mengapa isu keselamatan dan penyeludupan berlaku kepada masyarakat di Pekan Ratau Panjang. Bagi objektifnya pula ialah untuk mengenal pasti aspek keselamatan dan penyeludupan di Pekan Ratau Panjang. Bagi penyataan masalah yang kedua ialah masalah kebersihan di Pekan Ratau Panjang Kelantan, yang mana artikel ini dijumpai oleh Abdullah 2018. Bagi persoalan kajian ialah apakah persepsi masyarakat terhadap isu kebersihan di Pekan Ratau Panjang. Objektifnya pula ialah untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap isu kebersihan di Pekan Ratau Panjang Kelantan. Bagi penyataan masalah yang kedua ialah berkenaan dengan masalah kekurangan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya di Pekan Ratau Panjang Kelantan oleh Muhammad 2016. Kenapakah Pekan Ratau Panjang di Kelantan kekurangan kemudahan infrastruktur? Bagi objektif pula ialah untuk menganalisis kemudahan infrastruktur di Pekan Ratau Panjang. Bagi skop kajian pula ialah skop kajian yang akan dijalankan oleh pengkaji adalah di sekitar bandar Pekan Ratau Panjang Kelantan. Pusat membeli belah di Pekan Ratau Panjang seperti Bazar Siti Aminah, Kompleks Bebas Cukai Ratau Panjang Kelantan, Masjid Jubli Perak Sultan Ismail ataupun lebih dikenali dengan sebagai Masjid Beijing. Bagi batasan kajian pula ialah yang mana pengkaji mempunyai masalah melalui aspek mencari responden disebabkan mungkin informan tidak mempunyai masa yang cukup untuk memberi maklumat. Yang kedua ialah aspek kewangan juga tidak kurang menjadi cabaran buat pengkaji dalam menyiapkan tugasan pada kali ini disebabkan faktor lokasi yang jauh. Bagi rumusan pula, pengkaji sangatlah mengharapkan dapat menjalankan kajian ini dengan lancar dan dapat menjawab segala persoalan yang selama ini pengkaji ingin tahu secara pribadinya. Diharapkan juga objektif dapat dicapai serta segala urusan dalam menyiapkan tugasan pada kali ini dipermudahkan. Yang seterusnya ialah sorotan kesusteraan. Melalui isu yang pertama ialah keselamatan dan sosial di Pekan Ratau Panjang Kelantan. Asnan 2016 mengatakan isu penyelundupan minyak masak turut diketengahkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Pihak Kastam juga tidak akan sama sekali bekerjasama dengan pihak atau individu yang mencuba mencari jalan mudah bagi melintasi sepadan negara. Bukan sahaja isu penyelundupan minyak masak, malah isu penyelundupan petrol juga berlaku di negara ini, yang mana
minyak masak daripada Malaysia akan diseludut masuk ke negara Thailand. Okey, bagi yang kedua pula ialah Mustafa 2017 mengatakan bahawa Kementerian Pertahanan mencadangkan kerajaan supaya mengambil alih di sepanjang kawasan sepadan yang berukuran sekitar 129 km. Okey, di sini kita dapat melihat yang mana kawasan sepadan mestilah diambil alih oleh kerajaan untuk memastikan masalah penyeludupan dan pencerobohan ini dapat diatasi. Okey, untuk yang ketiga pula ialah pihak Polis Diraja Malaysia telah memperketatkan kawalan sepadan Malaysia bagi mengelakkan kemasukan bekalan dadah ke Malaysia melalui laluan sepadan. Okey, masih lagi di isu yang pertama iaitu keselamatan dan sosial. Rahim 2018 menyatakan bahawa Majlis Tindakan Rakyat Kelantan MTRK bersetuju dan menerima tentang langkah kerajaan Malaysia dengan Thailand membuka pintu sepadan 24 jam sehari. Okey, dengan pembukaan pintu sempadan selama 24 jam sehari, masalah penyeludupan ataupun lorong tikus dapat dikurangkan. Okey, melalui artikel daripada Zainul Jusuf Rizwan dan Kamarudin 2019 yang mana isu keselamatan melalui kerjasama Agensi Keselamatan Sepadan, Kerajaan Malaysia akan meningkatkan keupayaan dan keberkesanan semua agensi yang mana penguatkuasaan sepadan melalui kerjasama antara Malaysia dengan Thailand. Okey, dekat sini kita dapat lihat terjadinya ataupun perkongsian maklumat dan data antara dua buah negara lah, yang mana Malaysia dengan Thailand akan berkongsi maklumat dan data. Okey, bagi yang ketiga ialah pada tahun 2019 juga menyatakan bahawa terjadinya kes jenayah berat yang menyebabkan berlakunya tembakan dan pembunuhan menggunakan senjata api dan juga bahan letupan seperti bom. Okey, dekat sini kita boleh nampak ada jenayah berat seperti senjata api dan juga bahan letupan bom lah, yang mana kebanyakan senjata api dan juga bom ini diseludut daripada negara jiran Thailand ke Malaysia melalui lorong-lorong tikus. Okey, bagi sorotan kesusasteraan, okey, kita ada isu yang terbaru iaitu kebersihan di Pekan Ratau Panjang Kelantan. Melalui Abdullah 2018 turut menyatakan terdapat masalah di Pekan Ratau Panjang yang kelihatan kotor serta berlakunya masalah air di kawasan pekan tersebut. Okey, dekat sini kita boleh nampak sampah sarat. Sampah sarat yang banyaklah di sekitar pekan tersebut. Selain itu juga isu kebersihan kita dapat tengok melalui dengan cara berlakunya terutama pada musim banjir di daerah Ratau Panjang juga merupakan salah satu faktor peningkatan isu kebersihan di Pekan Ratau Panjang. Okey. Bagi isu yang ketiga iaitu kemudahan infrastruktur di Pekan Ratau Panjang Kelantan. Muhammad 2016 menyatakan tentang kemudahan yang perlu dipertingkatkan seperti jalan raya di Pekan Ratau Panjang yang selalu mengalami masalah kesesakan lalu lintas. Okey, Idris 2017 turut menyatakan tentang kesesakan jalan yang sering dijadikan isu bagi penduduk di Kelantan terutamanya bila tiba musim perayaan. Dekat sini kita boleh nampaklah kemudahan infrastruktur seperti jalan raya di Pekan Ratau Panjang sangatlah tidak baik. Okay, seterusnya ialah metodologi kajian. Okey, pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif di dalam menyiapkan kajian ini. Pengkaji akan menggunakan kaedah kuantitatif yang mana sebanyak 384 orang akan diberikan borang soal selidik. Kaedah ini akan memudahkan pengkaji untuk mengetahui pendapat orang ramai terhadap tajuk yang pengkaji inginkan. Kaedah ini akan tertumpu kepada soal selidik, kaedah pemerhatian dan juga kaedah temubual bagi masyarakat setempat yang mana membolehkan pengkaji untuk mendapat data dengan lebih cepat dan benar. Okey, melalui kaedah